Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada Kumpulan 3. Hari ini kami ingin membentangkan tentang topik 3 iaitu bertajuk Etika dan Peradaban dalam Masyarakat Kepelbagaian. Sebelum saya memulakan pembentangkan kami pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Kumpulan 3 terdiri daripada 7 orang ahli kumpulan. Saya Fatih Syuhada merangkap Ketua Kumpulan 3 memegang nombor matriks RA23151. Seterusnya kami ada Adam Muaz, Wan Nur Anis, Nur Husnina, Saifuddin, Aiman Muklis dan Nurul Atira. Sebelum kita pergi lebih mendalam tentang tajuk etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian ini, izinkan saya mengulas sedikit tentang abstrak dan sinopsis dalam tajuk ini. Seperti yang kita tahu, fenomena migrasi dan kepelbagaian atau diversity tidak dapat dipisahkan dalam mengupas etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Sebelum kedatangan Eropah ke Asia, pada era prakolonial ataupun PRK, telah wujud putaran migrasi di wilayah alam Melayu yang telah menemukan peradaban India, China, Timur Tengah dan alam Melayu masing-masing dengan sistem etikanya melalui Selat Melaka. Kepelbagaian ini menjadi lebih kental dan kompleks dengan kedatangan manusia era kolonial melalui perdagangan dan penjajahan yang membawa peradaban dan sistem etika serta nilai Eropah. Dan lapis setiap unsur etika dan peradaban yang pelbagai ini, Timur dan Barat akhirnya tersulam melalui asimilasi, akomodasi, akulturasi dan amalgamasi yang berlaku daripada paras rakyat jelata sehingga ke mercu pemerintahan kesultanan. Melalui migrasi buruh paksaan, wujudlah masyarakat majmuk semasa penjajahan. Pada era pasca kolonial atau PCK yang berlanjutan ke era globalisasi, sifat kepelbagaian di alam Melayu amnya dan Malaysia khususnya menjadi semakin pekat dan ligat, apatah lagi setelah platform digital terasas membentuk kepelbagaian yang sungguh kompleks yang dipanggil sebagai super diversity. Dalam setiap era, PRK PCK ini wajah, idea dan amalan etika berevolusi bersama penyesuaian pada peradaban-peradaban yang terlibat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pengenalan etika peradaban. Apakah maksud etika peradaban? Perkataan etika itu sendiri diambil daripada bahasa Inggeris iaitu etik. Etika berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang bermaksud sikap atau peribadi seseorang itu. Perkataan adab pula adalah dalam konteks perilaku perbuatan, kebaikan, kesantunan moral dan sopan santun, kesusilaan, kemanusiaan. Selain itu, masyarakat pula ditakrifkan sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat dengan cara hidup tertentu. Seterusnya, kepelbagaian dapat dikelaskan sebagai perihal yang berbagai-bagai jenis. Seterusnya, maksud etika dan peradaban. Etika, peraturan masyarakat yang terdiri daripada tata sila, tata tertib, masyarakat yang merangkumi tradisi, adat, norma, pantang larang dan nilai masyarakat. Etika juga berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang sama ada ianya salah ataupun betul. Peradaban pula, sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Seterusnya, saya akan menerangkan ciri-ciri sebuah peradaban. Terdapat 8 ciri-ciri peradaban, iaitu sistem kepercayaan dan agama, penempatan masyarakat, peningkatan kualiti kehidupan dan peningkatan jangka hayat, sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur seperti struktur sosial tradisional dan struktur sosial moden. Seterusnya, bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan itu sendiri, sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral, daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan, dan akhirnya kelahiran dan perkembangan daya kreativiti seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian. Faktor pertama, persekitaran geofizikal. Geografi fizikal ialah cabang sains semulajadi yang berkenaan dengan proses dan corak dalam persekitaran semulajadi seperti atmosfera, hidrosfera, biosfera dan geosfera. Bertentangan dengan persekitaran budaya atau persekitaran terbina, domen geografi manusia. Faktor persekitaran geofizikal.
Faktor pertama, geofizikal satu aspek utama geografi yang membincangkan keadaan fizikal bumi. Faktor kedua, sesuatu etnik mempunyai pertalian sejarah, tradisi dan budaya dengan persekitaran kawasan geografi tertentu. Faktor ketiga, sumber dan produk pertanian dari alam Melayu menjadi asas dagangan dengan peradaban lain. Faktor keempat, peradaban Malaysia adalah penyulaman peradaban majmuk dunia melalui difusi budaya. Faktor kelima, sebuah semenanjung yang dikelilingi Laut Cina Selatan dan Selat Melaka sebagai laluan tempat pertemuan dan pergaulan dua peradaban besar dunia melalui kegiatan perdagangan. Faktor keenam, persekitaran tanah Melayu memiliki iklim dan kedudukan geografi yang terlindung dari bencana alam. Faktor yang ketujuh, kedudukan tanah Melayu yang strategik, terletak antara timur dan barat, menjadi pusat dagangan untuk pendagang luar, terlindung daripada angin monsun, dikelilingi Laut Cina Selatan. Faktor ke-8, tumbuhan di tanah Melayu. Nira nipah digunakan untuk menghasilkan arak dan tuak. Daun nipah digunakan untuk menganyam. Hutan bakau berfungsi sebagai penahan ombak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian yang kedua adalah masyarakat dan demografi. Definisi masyarakat adalah kelompok sebilangan manusia yang tinggal bersama-sama dan saling berinteraksi sesama mereka dan jaringan perhubungan antara pelbagai individu. Yang kedua, definisi demografi adalah tulisan-tulisan mengenai rakyat atau kependudukan manusia dan ilmu kependudukan iaitu ilmu yang mempelajari tentang dinamika pendudukan manusia. Seterusnya, ciri-ciri masyarakat. Antara ciri-ciri masyarakat yang pertama adalah manusia yang hidup berkelompok. Manusia ini ialah mereka hidup bersama dan membentuk kelompok. Mereka akan mengenali antara satu sama lain dan saling bergantungan. Oleh itu, kesatuan sosial wujud dalam perhubungan sesama manusia ini. Yang kedua, berinteraksi. Salah satu syarat kewujudan masyarakat ialah terdapatnya perlakuan, berhubung dan bekerjasama di antara ahli dan ini akan mencetuskan interaksi. Interaksi ini boleh berlaku secara lisan atau tidak lisan dan komunikasi berlaku apabila masyarakat bertemu di antara satu sama lain. Yang ketiga, melahirkan kebudayaan. Masyarakat akan melahirkan kebudayaan sama ada kebendaan atau bukan kebendaan. Budaya itu pula diwarisi dari generasi ke generasi berikutnya dengan proses penyesuaian. Yang terakhir, terdapat kepimpinan. Pemimpin adalah terdiri daripada ketua keluarga, ketua kampung, ketua negara dan sebagainya. Dalam masyarakat Melayu awal, kepimpinan adalah bercorak tertutup kerana pemilihan berdasarkan keturunan. Kemudian, garis masa pembentukan masyarakat Malaysia. Pembentukan Malaysia mempunyai 3 peringkat iaitu bermula dengan peradaban majmuk, masyarakat majmuk dan kepelbagaian. Peradaban majmuk bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, penjajahan Portugis dan penjajahan Belanda. Selain itu, bagi masyarakat majmuk pula berkembang semasa penjajahan British, pendudukan Jepun dan kemerdekaan. Akhir sekali, pada peringkat kepelbagaian terbentuk semasa pembentukan Malaysia. Selain itu, definisi masyarakat dalam konteks Malaysia. Tanah Melayu merupakan tempat tumpuan pengembaraan, pelayaran, perdagangan, persinggahan serta penempatan bagi masyarakat dari pelbagai budaya dan asal-usul. Masyarakat plural terdiri daripada pelbagai bangsa yang membentuk satu kependudukan dari hidup sebagai komuniti-komuniti yang berasingan dan terdiri daripada pelbagai bangsa di Tanah Melayu yang terdapat 3 etnik utama iaitu Melayu, Cina dan India. Kewujudan masyarakat plural adalah sejajar dengan penjajah yang datang ke Tanah Melayu pada masa dahulu dengan membawa masuk semua kaum tersebut untuk memenuhi peluang pekerjaan di Tanah Melayu. Proses hubungan etnik di Malaysia terdapat 5 proses. Yang pertama, segregasi. Sesebuah kumpulan sosial atau individu dipisahkan atau diasingkan dengan kumpulan sosial lain seperti dari aspek agama, kawasan tempat tinggal dan sistem persekolahan. Yang kedua, akomodasi.
Sekumpulan swasta sedar perbezaan yang wujud tetapi menghormati norma dan nilai kumpulan swasta yang lain seperti setiap kumpulan swasta atau etnik melibatkan diri dalam bidang ekonomi, politik dan pendidikan. Yang ketiga, akulturasi. Sekumpulan swasta mengalami proses penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kalangan sesuatu kebudayaan lain yang berbeza tanpa mengubah identiti asal seperti orang Cina dan India di Malaysia. Yang keempat, asimilasi. Sekumpulan sosial minoriti mengamalkan budaya dan identiti kumpulan majoriti untuk mengurangkan batas etniknya sehingga proses pencatuman ini membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama seperti masyarakat Cina Kelantan, Baba dan Nyonya. Yang kelima, akhir sekali, amalgamasi. Sekumpulan sosial mengalami proses pencampuran budaya dan ras melalui kaedah biologi perkahwinan campur sehingga membentuk jenis budaya dan ras baru seperti perkahwinan campur antara etnik seperti golongan mu'allaf. Seterusnya, faktor ketiga dalam mempengaruhi etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian adalah ekonomi dan pasaran. Pada era prakolonial, masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan ekonomi sara diri iaitu kegiatan ekonomi masyarakat yang paling asas dan hanya cukup untuk menampung keperluan diri dan keluarga. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kegiatan perdagangan menjadi kegiatan terpenting dalam masyarakat disebabkan keadaan kehidupan yang masih mundur dan tradisional. Pada era prakolonial, British dilihat terus menguasai kegiatan ekonomi negeri-negeri di Tanah Melayu dengan pembukaan lombong, biji timah dan ladang getah serta kemasukan tenaga buruh secara besar-besaran dari China dan India. Pada era pasca kolonial, kerajaan telah menjalankan strategi penyusunan semula masyarakat untuk menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan ekonomi dalam kalangan kaum dan menggalakkan kemajuan ekonomi semua golongan masyarakat agar jurang perbezaan antara masyarakat dapat dihapuskan. Dasar ekonomi baharu DEB telah diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak pada tahun 1970 hingga 1990. DEB berpegang kepada prinsip bahawa ketidakseimbangan ekonomi perlu diperbaiki untuk mengelakkan ketegangan dan konflik antara etnik dan seterusnya mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Objektif DEB ialah: pertama, pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum. Kedua, penyusunan semula masyarakat tanpa mengikut fungsi ekonomi. Sasaran dan objektif DEB dalam kadar kemiskinan pada bentuk keseluruhan pada tahun 1970, 49.3%. Sasaran pada tahun 1990, 16.7%. Kepada luar bandar pula, pada tahun 1970, 58.7%. Sasaran pada tahun 1990, 23%. Kepada penduduk bandar, pada tahun 1970, 21.3% dan sasaran pada tahun 1990 adalah 9.1%. Sasaran DEB pada pemilikan ekuiti korporat kepada Bumi Putera pada tahun 1970 adalah 2.4%. Sasaran pada tahun 1990 adalah 30%. Kepada bukan Bumi Putera pada tahun 1970 adalah 34.3% dan sasaran pada 1990 adalah 40%. Kepada pemodal asing pada tahun 1970 adalah 63.3% dan sasaran pada tahun 1990 adalah 30%. Falsafah dan pemikiran. Falsafah merupakan satu pegangan atau fahaman ataupun prinsip seseorang terhadap sesuatu perkara, bidang dan sebagainya. Ia wujud hasil pemikiran dan pemerhatian serta pengalaman yang telah dilalui oleh seseorang dan dalam kehidupan harian. Aspek-aspek dalam falsafah menjadi panduan terhadap seseorang dalam membuat keputusan. Aliran falsafah terbagi kepada dua iaitu falsafah tradisional dan falsafah moden. Falsafah tradisional bermaksud matlamat telah ditentukan dan ditetapkan, manakala manusia diberi ruang untuk memilih cara bagaimana untuk mengecapi matlamat tersebut. Falsafah tradisional terdiri daripada idealisme dan realisme.
Falsafah moden pula bermaksud manusia berhak menentukan matlamat hidupnya dan berhak memilih cara bagaimana untuk mengecapi matlamat tersebut. Idealisme ialah falsafah tradisional terawal yang terdapat di Barat. Idealisme fokus kepada akal, jiwa dan kerohanian kerana kebenaran hanyalah bergantung kepada tiga perkara tersebut. Idealisme juga lebih fokus kepada benda yang tidak nampak, tidak mementingkan kewujudan fizikal. Seterusnya ialah realisme. Realisme juga dikatakan sebagai mazhab falsafah tradisional. Realisme lebih fokus kepada keseluruhan realiti iaitu alam fizikal dan apa-apa yang di luar alam fizikal tidak dianggap sebagai realiti. Realisme mementingkan kewujudan fizikal untuk membuktikan sesuatu. Pragmatisme. Ahli-ahli falsafah ini percaya bahawa pengalaman manusia menggambarkan realiti. Pragmatisme fokus kepada kebenaran dari pengalaman. Falsafah ini menekankan alam bersifat dinamik, iaitu berubah dari semasa ke semasa. Pengetahuan manusia lahir daripada perhubungan atau pengalaman antara manusia dan persekitaran. Pembelajaran pula berlaku apabila manusia menyelesaikan masalah dan mendapatkan pengalaman dalam kehidupan. Akhir sekali ialah eksistensialisme. Falsafah ini lebih mengutamakan pengalaman yang diperoleh daripada deria seperti penglihatan, pendengaran, rasa dan sebagainya. Eksistensialisme fokus kepada individu berhak membuat pilihan dan bertanggungjawab. Ibn Khaldun merupakan tokoh aliran falsafah. Beliau merupakan seorang tokoh terkemuka dunia yang banyak menyumbang kepada dunia dalam pelbagai bidang khususnya bidang falsafah. Beliau dilahirkan di Tunisia pada 27 Mei tahun 1332 Masihi sehingga 1406 Masihi. Beliau berpendapat ilmu perlu diintegrasikan ilmu agama dan ilmu alat. Ketokohan Ibn Khaldun diakui oleh sarjana barat antaranya Arifin, An-Nawawi dan G. Sarton. Arifin mengakui bahawa Ibn Khaldun merupakan ahli falsafah Islam yang tiada taranya. An-Nawawi juga mengakui bahawa falsafah sejarah yang dihasilkan Ibn Khaldun merupakan sumbangan terbesar pernah dilahirkan manusia di atas buka bumi ini. G. Sarton mengakui Ibn Khaldun merupakan ahli sejarah dan falsafah agung bukan sahaja pada kurun-kurun pertengahan, malah sepanjang zaman. Penutup. Peradaban secara umumnya adalah sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan, pemikiran, kemajuan tinggi, baik halus dan sopan ke arah pembentukan peribadi serta komuniti yang memiliki personaliti, tata susila dan budi pekerti yang terpuji untuk membentuk sesebuah masyarakat atau negara bangsa. Ilmu tentang etika dan peradaban hari ini adalah penting kerana boleh membantu ke arah pembinaan dan kejayaan sesuatu masyarakat. Pengajaran daripada kitaran sejarah masyarakat patut dijadikan iktibar agar generasi muda tidak leka dengan keamanan dan kemewahan yang dikecapi. Mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan etika dan peradaban juga membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang lebih saksama. Seterusnya, pendedahan terhadap mengenali latar belakang etika dan peradaban masing-masing pula boleh memupuk rasa persefahaman antara satu sama lain. Akhir sekali, menjaga dan memelihara peradaban masyarakat daripada terpengaruh dengan peradaban yang boleh memberi kesan kepada peradaban asal masyarakat negara ini. Seterusnya, rujukan yang digunakan ialah Abdul Latif Abu Bakar 2012, Jati Diri dan Patriotisme Teras Peradaban Malaysia, Siri Penyelidikan dan Penerbitan Institut Peradaban, Melayu, UPSI, Bangunan Persatuan Penulis Nasional Malaya, Muhammad Yusof Hashim, 1989,
Kesultanan Melayu Melaka, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka. Senu Abdul Rahman, 2002, Revolusi Mental, Utusan Publication and Distributors, Sendirian Berhad. Wan Nur Hasniah Wan Husin, 2012, Peradaban dan Perkauman di Malaysia, Hubungan Etnik Melayu-Cina, Kuala Lumpur, Penerbit Universiti Malaya. Misdat R.O. 1961, The Malays, A Cultural History, London, Routledge and Kegan Paul. Najah Najwa Abdul Razak dan Wan Nur Hasniah Haji Wan Husin, 2011, Hubungan Sosial Antara Komuniti Melayu dengan Komuniti Bukan Melayu mengikut Perspektif Peradaban. Satu Pengenalan Jurnal Pengajian Melayu,